Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, ahli panel dan sidang hadiri yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema kewangan, iaitu masalah kewangan dalam norma baru. Dunia macam pada menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemelut COVID-19 yang mengancam dunia, amnya dan umat manusia khususnya. Dalam hal ini, masyarakat turut dituntut untuk bergerak seiring dengan ahli kerajaan yang lain demi mengelakkan masalah kewangan di dalam negara kita. Pada hari ini, masalah kewangan di dalam norma baru dunia berlaku secara mendadak dan tidak menentu sehingga mengakibatkan sesetengah masyarakat terjejas. Semenjak melandanya COVID-19, negara kita mengalami masalah dari semua segi aspek, terutamanya masalah kewangan. Ini kerana negara kita mempunyai pelbagai lapisan masyarakat. Ini tidak menjadi masalah kepada masyarakat D20 tetapi menjadi masalah kepada B14 dan ke bawah. Jadi pada hari ini kita akan mendengar faktor, kesan dan cadangan untuk menangani masalah ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan ini, mari kita berkenalan dengan ketiga panel kita pada hari ini. Ahli panel pertama iaitu Alia Munirah yang merupakan pengurus Bank Islam Selangor. Ahli panel pertama, selamat datang saudari. Apa khabar? Khabar baik. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah saudari ahli panel pertama iaitu saudari Fiza Anisa yang memegang jawatan Pegawai Psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Selamat datang saudari Fiza. Apa khabar saudari di sana? Alhamdulillah, baik. Terima kasih jemput saya. Berada di bawah ahli panel kedua tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Syafiqah, Ketua Jawatankuasa Pendidikan Masyarakat Persatuan Profesional Kewangan Islam. Apa khabar saudari Syafiqah? Alhamdulillah, khabar baik saya pengurusi, saya baik-baik saja. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang masalah kewangan di dalam norma baru. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya meneruskan kepada panel pertama, saya menjemput panel kedua iaitu Fiza Anisa untuk memberikan sedikit ucapan mengenai pengenalan dan kronologi peristiwa. Dipersilakan panel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum pada hari ini. Baiklah, pandemik COVID-19 yang melanda dunia bermula pada penghujung tahun 2019 telah merubah pelbagai aspek dalam kehidupan manusia. Impak pandemik ini bukan sahaja kepada krisis kesihatan tetapi juga terhadap ekonomi negara, malah turut memberi kesan kepada gaya hidup sosial masyarakat terutamanya dari segi pendapatan, perbelanjaan, pendidikan dan lain-lain. Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan satu usaha berterusan yang dibuat oleh kerajaan bagi mengekang rantaian penularan COVID-19. Bukan sahaja di Malaysia, malah negara lain di seluruh dunia yang terkesan akibat pandemik ini turut melaksanakan PKP. Tidak dinafikan pelaksanaan PKP dilihat dapat memberi kesan positif terhadap usaha mengurangkan kes jangkitan COVID-19. Walau bagaimanapun, melalui penutupan sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan sekatan rentas negeri dan daerah secara langsung telah memberi kesan ekonomi masyarakat dan negara. Satu kajian selidik dalam talian oleh Pusat Kajian Pentadbiran dan Politik mendapati 30% responden kehilangan pendapatan semasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia juga menunjukkan kebanyakan responden dapat menyesuaikan diri dengan dua fasa pertama PKP. Namun, status
kewangan mereka mungkin terjejas jika PKP dilanjutkan. Kajian mengenai tahap kewangan dan corak perbelanjaan rakyat Malaysia ketika PKP fasa 1 dan 2 membabitkan 733 responden itu juga mendapati simpanan dimiliki 74% responden hanya mampu bertahan tidak sampai 4 bulan. Daripada jumlah itu, 30% responden mengakui simpanan mereka hanya cukup untuk tempoh sebulan, manakala 44% responden lagi memiliki simpanannya bertahan antara 1 hingga 3 bulan. Jadi daripada kajian ini, kita boleh lihat bahawa masalah kewangan dalam kalangan masyarakat Malaysia meningkat lebih-lebih lagi ketika waktu pandemik COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih panel kedua atas penerangan mengenai pengenalan dan kronologi peristiwa ini. Apakah faktor terjadinya masalah kewangan ini di dalam norma baru di kalangan masyarakat dan kerajaan? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama. Mohon saudari menerangkan serba sedikit mengenai faktor masalah kewangan di dalam norma baharu di kalangan masyarakat dan kerajaan. Silakan saudari Alia. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Hanita Sofia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk memberi sedikit orang kata ceramah lah ataupun kata-kata dah daripada saya. Okay, baiklah, nama saya diberi Alia Munirah binti Ismail ataupun anda semua boleh panggil saya Munirah. Saya merupakan pengurus kewangan Bank Islam Negeri Selangor sejak tahun 2020 lagi. Baiklah, pada hari ini saya akan merungkaikan ataupun membongkarkan faktor-faktor ataupun punca masalah kewangan dalam norma baru ini. Ataupun kita kata apabila berlakunya peristiwa COVID-19 ini. Baiklah. Faktor yang pertama ini merupakan faktor yang sering kita dengar apabila kita baca di surat khabar, kita tengok dekat majalah ataupun kita tengok dekat sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok sekalipun, ataupun kita tanya kepada orang kenapa berlakunya masalah kewangan ni, orang mesti akan cakap ataupun kita mesti akan nampak pengurusan kewangan yang sangat lemah. Okay. Pengurusan kewangan yang lemah ini yang disebabkan beberapa faktor seperti pendapatan kecil, perbelanjaan tidak teratur serta kurangnya motivasi dan disiplin menyebabkan seseorang individu itu gagal mengatur kewangannya secara sihat. Okay, terdapat satu kajian yang dilakukan dalam talian pada Mac 2020 yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaian Malaysia bagi menilai kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu. Ianya mendapati 71.4% pekerja yang bekerja secara sendiri mempunyai simpanan yang mampu bertahan dalam tempoh sebulan. Manakala 82.7% penjawat swasta mempunyai simpanan kewangan mencukupi untuk tempoh 2 bulan. Okay, secara umumnya rakyat negara ini tidak mempunyai simpanan kecemasan mencukupi sekiranya berlaku perkara-perkara yang luar jangkaan yang berpanjangan seperti apa yang berlaku sekarang iaitu COVID-19. Elemen yang paling penting iaitu adalah elemen perancangan kewangan sangat menekankan aspek disiplin dan komitmen yang tinggi. Tanpa disiplin, tiadalah perubahan, tiadalah kejayaan untuk mencapai matlamat kewangan iaitu pengurusan kewangan yang betul lah ataupun yang bagus. Seterusnya, antara faktor yang kedua adalah tiadanya budaya menabung. Sebahagian besar rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk menghadapi situasi kecemasan termasuklah ketika pandemik COVID-19 yang melanda sekarang ini. Ini juga menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada bantuan dan subsidi kerajaan. Budaya menabung dalam kalangan rakyat kita masih rendah sebab sebahagian daripada mereka seperti penjawat awam, diorang ini hanyalah menganggap bahawa diorang ni dah ada dah pencen. Manakala bagi penjawat swasta pula, mereka beranggapan simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja ataupun yang kita tahulah KWSP sudah cukup untuk menyara masa depan mereka ataupun masa bila diorang dah tua nanti.
Jadi, kita boleh nampaklah secara langsungnya ini akan mendorong rakyat untuk tidak menjadikan budaya menabung sebagai perkara penting, terutamanya persediaan apabila berlaku situasi luar jangka seperti pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ni lah. Rakyat Malaysia juga lebih berminat untuk meminjam dengan bank ataupun agensi pemberi dana bagi mendapatkan wang lebih cepat berbanding daripada mengumpul atau menyimpan sejak kecil lagi. Apabila berlakunya situasi kecemasan seperti sekarang, rakyat akan mengharap kepada bantuan dan subsidi kerajaan kerana simpanan yang mereka ada mungkin hanya mampu bertahan untuk tempoh yang singkat. Tempoh yang singkat ni macam beberapa minggu, beberapa bulan ataupun nak senang cakap kurang daripada setahun. Okey. Tidak dapat membezakan di antara keperluan dan kehendak juga merupakan satu punca utama yang menyebabkan kita mengalami masalah kewangan. Boleh dikatakan lebih 60% pembeli menyatakan bahawa mereka membeli mengikut keinginan dan bukannya keperluan. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai siapa je lah, kita perlulah bijak dalam merancang perbelanjaan supaya ia tidak dapat memudaratkan diri sendiri pada masa depan. Sebelum tu saya nak clearkan ataupun saya nak bagi semua fahamlah yang apa perbezaan keperluan dengan kehendak. Baiklah, kita pergi kepada keperluan dahulu. Okey, apa itu keperluan? Keperluan ni adalah sesuatu perkara ataupun benda yang kita betul-betul perlukan dia untuk memastikan kelangsungan hidup, kelangsungan kerja ataupun tugasan kita tu berjalan dengan lancar. Tugasan kita tu tercapai. Contohnya macam sekarang ni kita boleh nampaklah yang komputer riba bagi seseorang pelajar. Komputer riba ni dia amat penting untuk memastikan semua tugasan yang diberikan oleh pensyarah dapat dilaksanakan dengan baik dan dihantar mengikut masa yang telah ditetapkan. Manakala kehendak ni adalah benda-benda atau perkara yang kalau dia tak ada pun tak apa. Maksudnya kalau kita tak membeli atau kita tak ada benda tu kat rumah pun dia macam tidak mengganggu kehidupan kita. Kita masih boleh buat kerja dan meneruskan hidup seperti biasa. Contohnya seperti membeli sesuatu kerana mementingkan jenama, sedangkan masih ada lagi produk yang mampu milik dan berkualiti. Jadi, ada pembelanjaan yang boleh dikurangkan ataupun tidak perlu seperti membeli kereta baru, membeli telefon baru, sedangkan yang ada ni kita masih lagi boleh gunakan. Macam tu. Untuk kita lebih fahamlah. Okay. Faktor yang terakhir yang saya nak bagi tahu ataupun saya nak rungkaikan adalah hilangnya sumber pendapatan. Jadi nak senang cerita, saya akan kaitkanlah dengan satu peristiwa yang berlaku yang saya rasa semua orang tahu. Pada 29 Jun 2020 yang lalu, Media Prima Berhad telah mengeluarkan satu notis pemberhentian kerja yang melibatkan kira-kira 300 kaki tangan. Mereka juga memaklumkan tarikh akhir perkhidmatan ialah pada 31 Julai 2020. Okay. Kalau semua nak tahu, ini adalah pemberhentian pusingan kedua selepas pemberhentian pada Mac 2020 yang lalu yang melibatkan 543 kaki tangan. Jadi disebabkan berlakunya COVID-19 ni ataupun COVID-19 ini, Media Prima ni dia melakukan semakan semula modal pendapatan dan pengurusan kos yang bersesuaian. So adalah perubahan operasi unit-unit yang terpilih untuk dia mengurangkan kos dan mengatasi ketidakcekapan kos yang timbul. Jadi, hilangnya sumber pendapatan atau kehilangan kerja ini merupakan antara faktor masalah kewangan dalam norma baru ni. Okay, saya rasa sampai situ sajalah saya punya ucapan ataupun saya punya pendapat. Jadi, itu saja daripada saya antara faktor masalah kewangan dalam norma baru ini. Baiklah, saya serahkan balik semula kepada moderator kita, Hanita Sofia. Dah hadirin, demikian tadi penjelasan tentang faktor masalah kewangan di dalam norma baru yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Faktor yang paling utama dan yang terpenting terjadinya masalah kewangan ialah mempunyai pengurusan kewangan yang lemah di antara masyarakat maupun kerajaan. Jadi kita sebagai rakyat yang berdisiplin perlulah mengambil berat mengenai faktor tersebut. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua tentang kesan masalah kewangan di dalam norma baru. Dipersilakan panel yang kedua iaitu Saudari Fiza untuk memberi sedikit penerangan mengenai tajuk tersebut.
Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan dan merungkaikan lagi tentang kesan daripada masalah kewangan ketika pandemik berlaku. Okey, kesan yang pertama adalah berlakunya masalah tekanan perasaan dan jiwa. Masalah kewangan boleh menyebabkan seseorang individu yang terlibat tersebut dengan masalah tersebut akan sentiasa rusing dan juga tertekan. Hal ini disebabkan oleh individu tersebut terlampau banyak berfikir bagaimana untuk mencari wang atau mencari jalan penyelesaian sehinggakan mereka terbawa-bawa kepada gejala sosial yang tidak sihat seperti beras ugut, merompak dan lebih serius lagi cenderung untuk membunuh diri. Kita boleh lihat di berita pada baru-baru ini terdapat banyak kes bunuh diri akibat kesempitan hidup mereka ketika pandemik. Ramai yang terlalu tertekan kerana buntu mencari wang dan kebanyakan daripada mereka merupakan pekerja yang dibuang akibat kes jangkitan COVID-19 tersebut. Mereka inilah yang akan memilih jalan-jalan yang mudah walaupun perkara tersebut memberi impak yang negatif kepada diri sendiri. Selain itu, masalah kewangan juga menyebabkan individu yang terlibat cenderung untuk membuat pinjaman daripada syarikat pinjaman yang tidak berlesen. Individu yang terlibat akan memikirkan bahawa membuat pinjaman daripada syarikat ini adalah satu penyelesaian yang paling mudah dan cepat untuk mereka selesaikan masalah mereka. Individu ini tidak memikirkan kesan atau apa yang berlaku pada masa hadapan sekiranya mereka membuat pinjaman daripada pihak yang salah kerana mereka terlalu buntu dan terlalu terdesak untuk menggunakan wang. Contohnya, meminjam daripada ceti-ceti haram ataupun meminjam daripada Along, itu merupakan contoh-contoh syarikat yang tidak berlesen lah. Selain itu, mereka juga akan meminjam daripada badan-badan yang tidak diiktiraf seperti Pusat Pinjaman Wang Sementara. Peminjam akan dikenakan kadar faedah yang tinggi dan akhirnya peminjam tidak mampu membayar hutang tersebut lalu diburu oleh pemiutang. Individu tersebut akan hidup dalam ketakutan dan keadaan ini boleh mengancam nyawa sendiri dan juga ahli keluarga. Konklusinya, mereka yang berhutang ini bukan sahaja menyusahkan diri mereka sendiri, malah turut mengancam nyawa orang yang tersayang. Kesan yang seterusnya adalah kewujudan masalah rumah tangga. Sekiranya masalah kewangan berlaku dalam institusi kekeluargaan, semestinya akan menyebabkan timbulnya masalah rumah tangga. Suami isteri akan sentiasa bertengkar menyalahi antara satu sama lain kerana sering kesempitan wang untuk menjelaskan komitmen yang mereka ada seperti sewa rumah, bil-bil air elektrik, wang keperluan seharian dan sebagainya. Akhirnya, masalah ini cenderung untuk membawa kepada kes penceraian sekiranya ia berlarutan dan tidak berakhir. Kesan yang terakhir bagi masalah ini adalah muflis. Bagi individu yang sentiasa berhutang, terutamanya institusi kewangan seperti pihak bank, jika mereka tidak mampu untuk membuat pembayaran balik, maka pihak bank berhak untuk mengisytiharkan muflis kepada golongan ini dan hartanya akan dirampas atau disita oleh pihak bank. Kebanyakan golongan yang muflis merupakan golongan yang gagal menjelaskan hutang kad kredit dan kadar faedah yang tinggi dan akhirnya membawa mereka kepada muflis. Saya rasa itu sahaja kesan-kesan yang dapat saya ungkapkan daripada masalah kewangan di zaman pandemik ini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar menghubung kesan masalah kewangan di dalam norma baru. Seperti yang diperkatakan oleh saudari Fiza, tekanan perasaan, membuat pinjaman alung, masalah rumah tangga dan muflis merupakan kesan masalah kewangan yang dapat kita lihat di dalam masyarakat sekarang mahupun seseorang yang tidak kita kenali ataupun ahli keluarga kita. Jadi kita perlulah mengelakkan diri kita daripada terjebak di dalam peminjaman wang daripada alung ataupun tidak berlesen dan mengatur duit simpanan kita dengan betul. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, saudari Syafiqah, apakah cadangan untuk menyelesaikan masalah kewangan di dalam norma baru ini? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan.
Terima kasih kepada saudara pengerusi dan juga ahli-ahli panel lain. Yang pertama kali saya ingin terima kasih kerana telah menjemput saya dan sangat bersyukur kerana terpilih untuk jadi salah seorang panel untuk mengupas isu pada hari ini. Jadi setelah kita bincangkan mengenai faktor dan juga kesan daripada masalah kewangan pada zaman pandemik ini, jadi saya akan menerangkan mengenai cadangan-cadangan yang perlu diambil oleh setiap masyarakat di Malaysia. Jadi yang pertama ialah masyarakat perlulah menyediakan plan dan bajet serta plan dan bajet yang jelas serta realistik. Jadi saya menggalakkan untuk masyarakat bekerjasama dengan ahli-ahli keluarga atau rakan-rakan serumah bagi meletakkan matlamat. Tetapkan had dan peraturan perbelanjaan seperti hanya membeli barang yang perlu buat masa ini saja. Mereka mungkin ingin berkumpul dan berbincang dengan ahli keluarga tentang bagaimana setiap individu boleh menyumbang untuk kestabilan kewangan keluarga. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengenal pasti masalah yang dihadapi dan jalan penyelesaian terbaik. Misalnya, jika mereka menghadapi masalah untuk membuat pembayaran bulanan selepas tempoh 6 bulan, hubungi bank mereka untuk mengetahui jika tertunggaknya pembayaran dapat dilanjutkan atau jika mereka mempunyai pilihan untuk peruntukan semula. Tambahan pula, masalah kewangan yang dihadapi ketika pandemik ini lebih mudah menjejaskan masalah mental masyarakat di Malaysia. Oleh itu, saya nasihatkan agar setiap dari kita semua untuk menjaga kesihatan mental dan juga fizikal kita. Masyarakat di Malaysia harus berada dalam keadaan stabil untuk berfikir secara jelas serta dapat menjaga diri dan insan tersayang dengan baik. Kita dapat mengakses laman web untuk mendapatkan nombor yang boleh dihubungi bagi mendapatkan nasihat kaunseling atau bantuan sepanjang tempoh PKP. Selain itu, amalkan sikap proaktif dan bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran. Contohnya, jika masyarakat Malaysia menghadapi masalah hutang, dapatkan nasihat profesional atau kaunselor kewangan untuk mengetahui cara menguruskan hutang mereka. Masyarakat di Malaysia ini boleh menghubungi AKPK yang menawarkan kaunseling pengurusan kewangan dan hutang secara percuma. Dan yang terakhir, saya khususkan bagi para peniaga yang menghadapi yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini, mereka boleh mendapatkan maklumat dan panduan pada Pusat Bantuan Sahkan Perniagaan. Para peniaga perlu mengemaskini business profile mereka untuk memberikan maklumat yang paling tepat kepada pelanggan. Mereka boleh memberikan kemaskinan tentang perniagaan mereka kepada pelanggan. Contohnya, waktu perniagaan yang disesuaikan. Misalnya, jika mereka menutup perniagaan terlalu awal ataupun mereka dapat memberikan info mengenai lebih banyak waktu perniagaan yang menerangkan operasi perniagaan lain seperti hantaran, bawa pulang dan pandu lalu. Para peniaga ini juga dapat menunjukkan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan dalam talian secara kelas, janji temu ataupun anggaran. Selain itu, kelewatan perkhidmatan perniagaan tertentu juga dapat dikemaskinikan di dalam business profile itu ataupun info mengenai perniagaan mereka yang ditutup secara sementara waktu. Setiap kemaskini yang dipaparkan pada business profile ini dapat diakses oleh Google Search dan juga Maps. Hal ini dapat memudahkan peniaga untuk mengurus perniagaan mereka serta berhubung dengan para pelanggan dan bekerja dari mana-mana sahaja semasa wabak COVID-19 ini. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai cadangan-cadangan yang dapat diambil oleh masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga kita atas info yang menarik bagi cadangan menyelesaikan masalah kewangan di dalam norma baru. Cadangan yang ditekankan di sini ialah menyediakan plan dan bajet yang jelas dan realistik. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengenal pasti masalah yang dihadapi dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik tanpa perlu melibatkan keselamatan ahli keluarga, dan ini juga dapat mengasah diri untuk sentiasa berwaspada dan tidak boros semasa berbelanja. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan
mengenai masalah kewangan di dalam norma baru. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan masyarakat yang cakna terhadap penyimpanan duit, selanjutnya dapat membantu kita di masa akan datang. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Kesimpulannya, kewangan amatlah penting bagi seluruh masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat yang berdisiplin dan bertanggungjawab haruslah sentiasa peka dan dengan keadaan semasa dan tidak boros mengeluarkan duit. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundurkan diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.